ilmu secara langsung daripada Allah ada, atau orang kata ilmu laduni lah. Ilmu yang langsung ini disebut dalam surah Al-Alaq, itu bila allazi alamal bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Kata kuncinya ialah dalam istilah Al-Alaq, iaitu yang kejadian kita, rahsia kejadian kita. Bila disebut khalaqal insana min alaq, sekumpal darah. Secara jasad atau jisim, sekumpal darah itu tak ada apa, berapa sel saja. Tapi keadaan dia memberi makna yang mendalam. Pertama, ia dalam rahim ibu, dalam satu alam yang dia bergantung segalanya, ya, kepada Al-Alaq yang tiada. Tiada apa? Tiada jiwa, ruh pun masa itu. Belum hidup. Tidak ada jantina. Tidak ada rupa. Tidak boleh berbuat apa. Kalau gugur ibu kita, janin itu, maka kita tiada. Dengan merenung itu, kita boleh sampai rahsia ilmu laduni. Itu dalam keadaan bergantung, menyerah, tidak tahu apa, mengakui bahawa dia tiada. Tak ada jiwa, tak ada rupa, keadaan sebelum hidup. Tidak ada jantina, tidak ada identiti, kosong, tidak ada nama. Dan ini ayat yang istimewa kerana dia datang semasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan bertafakur di gua di Hira. Semua ayat Allah yang turun, dia ada asbab nuzul. Dia ada sebab kenapa dia diturunkan. Seluruh Al-Quran. Jadi seluruh hidup kita pun bila kita baca Al-Quran, hendaklah ikut sunnah begitu. Iaitu dalam keadaan yang Allah letak kita, kita cari ayatnya. Jadi apa yang Nabi cuba cari, dijawab oleh 5 ayat yang mula turun. Kerana dia mesti berkait dengan apa yang dia tengah renungi. Kita dengar ayat tu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tentu sekali Nabi tengah fikir apa yang perlu diketahui. Siapa pencipta dia? Ya. Dan apa sifat penciptanya? Dijawab itu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pencipta. Mengisytiharkan, mengesahkan, ya, Tuhanmu mencipta. Khalaqal insana min alaq, mencipta manusia dari sekumpal darah. Tentu sekali Nabi SAW tengah berfikir siapa yang jadikan dia dan bagaimana dia dijadikan. Iqra wa rabbukal akram, diceritakan lagi, bacalah, mana terus fikirkanlah bahawa sungguhnya Tuhanmu yang membiayai seluruh alam ini cukup pemurah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi alamal bil qalam, yang mengajar dengan pena, dengan simbol, dengan tanda, dengan fikir, semua itu alat dalam rahim, dalam alam. Amal insana ma lam ya'lam, mengajar insan, iaitu kita, yang sekumpal darah itu, yang asalnya apa yang dia tak ketahui. Jadi itu cara contoh dapat ilmu laduni. Ada ilmu laduni. Imam Al-Ghazali selepas beruzlah dekat 9 tahun pada kemuncak keilmuannya, menganggap ada krisis kerana tak kenal Tuhannya. Itulah. Lepas dia habis balik dari uzlah, dia mengisytiharkan boleh dapat ilmu ini dan adalah Allah yang memberikan.
Kita ikhtiar cara begini. Tapi akhirnya Allah yang pilih berikan. Bukan sendiri boleh dapat. Bukan sendiri pergi baca ke atau dari guru ke. Ya, guru itu ajar kita bercakap, huruf, ajar kita fiqh, ajar kita benda-benda yang empirical yang boleh ukur. Tapi ilmu laduni ini diisytiharkan itu ilmu paling tinggi. Direct daripada Allah. Malaikat pun tak tahu. Bila malaikat bertanya Allah kenapa jadikan khalifah Adam akan buat kerosakan, Allah jawab dalam surah Al-Baqarah, ini a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa kamu tak tahu. Itu asas ilmu. Ya? Bertakwalah kepada aku, niscaya aku beri engkau furqan, ilmu. Jadi asas untuk sampai itu ialah bertakwa. Dia akan berikan. Itu isytihan Allah, janji Allah. Allah la tukhlifu mi'ad, tidak mungkin janji. Jadi cara untuk sampai mestinya melalui ayat-ayat Allah lagi. Kalamullah. Bermula daripada di Gua Hira untuk baca, memikir kejadian Al-Alaq, dan dia yang mengajar. Dan kalau kita baca surah Al-Alaq itu, kita akan tengok makam diri kita yang cuba mengenal Allah, bertakwa kepada Allah, dan ada yang cuba menghalang. Dan disuruh wasjud waqtarib. Bila kita sujud, kita rapat dan dia min dunihi, tidak ada pengantara. Ini orang confuse. Kalau tak ada guru macam mana? Guru tak ada pun dalam hadis. Kalau kita kajilah. Itu pendeta. Guru yang betul tak akan letak diri dia antara kita dengan Allah. Dia akan kata silakan. Dia akan menyiarkan ilmu ini. Guru hanya macam ibu bapa kepada anak. Mereka bukan tuan punya. Mereka pegang amanah, tapi mereka kena lepaskan. Itu sementara. Dan tidak boleh taat kepada orang tua, suami atau pemimpin. Takwa, takut. Hormati, ikut, susun, turut. Tapi tak boleh takwa. Tak boleh takut selain dari Allah. Ini asas. Jadi takwa ini lagi satu kata kunci untuk sampai itu. Ayat-ayat mengenai takwa membimbing kita sampai dia, dan Allah janjikan itu ilmu laduni. Ilmu yang kita tak tahu. Insana ma lam ya'lam. Alama insana ma lam ya'lam. Mengajar manusia apa dia tak tahu. Allah direct. Dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman alamal Quran. Sekali lagi, Quran ini Ar-Rahman iaitu Allah yang alamal, dia yang mengajar. Tidak ada lain, tak disuruh kepada penulis, pendeta, pembawa, rasul, nabi seperti agama-agama lain. Kita baca semua kitab agama-agama lain. Disusupi oleh nama mereka. Bab Gospel, Mark, Matthew, Luke, John. Masuk Paul, pegawai Rom, yang kononnya bertaubat, dia tulis macam surat, dijadikan New Testament, dibuat patung mengenai mereka, Saint Paul, Saint Peter sebagainya. Kita diharamkan untuk gambarkan Nabi pun, kerana dia hanya pembawa Al-Quran. Ini agak memilukan kerana banyak kita terima maklumat daripada orang lain. Kita confuse ikut mana. Dia bermula dengan diri. Seperti mana Nabi di Gua Hira itu satu sunnah yang ada asas, yang ada sumber, yang kita boleh renung dan ikut cara dia. Tidak ada lain. Yang dia takut tu dia sangka iblis. Lepas itu diselesaikanlah. Bila dia kembali ke Khadijah, bawa jumpa seorang ahli zikir yang beritahu, dengarlah suara itu dan bacalah. Jadi selagi kita ikut kaedah dan arena Quran ini, kita serah kepada Allah dan memohon rahmat Allah, kesian kepada kita, memberikan kita balasan dengan ikhlas hati untuk berikan ilmu ini. Sekian, Assalamualaikum. Semoga kita berjaya.